Mari kita berdoa, saudara-saudara. 祷告， Kami bersyukur karena kami boleh tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. 神，我们向你献上感谢，因为我们可以住在你里面，而且你住在我们里面。 Hanya oleh karena karya Kristus di atas kayu salib, maka kami boleh tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. 只有借着主耶稣基督在十字架上的大能工作，我们可以住在你里面。 Tidak ada lagi siapapun atau apapun yang kami butuhkan melebihi Engkau ya Tuhan. 除你以外，没有一些人或是什么东西可以使我们依靠，只有你而已。 Kami melihat hidup kami cukup di dalam anugerah Tuhan yang sempurna. 我们看我们的生命，只是在主你的丰富恩典里面。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你！ Pagi ini kami rindu membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. 这个早晨，我们心里多么的盼望要聆听神你的话语。 Berbicaralah kepada kami karena kami rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. 主啊，求你向我们说话吧，我们愿意接受神你的嘱咐。 Terangilah kami yang berbicara ataupun yang mendengarkan, 求主光照讲的还有听的， supaya kami dituntun untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. 好让我们这些人都能够被神光照引导进入神你的真理里头。 Kami berdoa di dalam Kristus Juru Selamat kami. 我们奉耶稣基督我们救主的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. 弟兄姊妹大家早上好。 Pagi ini kita bersama-sama akan membaca Alkitab dari satu bagian di dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes Fatsalnya yang ke-10. 今天早晨我们要念的经文是在约翰福音第10章。 Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 14. 约翰福音第10章第1到第14节。 Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia secara lengkap, kemudian akan dibacakan pada ayat ke-10 di dalam bahasa Mandarin. 印尼语就全文1到14章14节，然后华语只念第10节。 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. 约翰福音第10章第10节，
盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。 Saudara-saudara, tema khotbah pada pagi ini adalah the abundant life atau hidup yang berkelimpahan. 那今天早晨的题目就是过一个丰盛的生命。 Perikop Alkitab yang baru saja kita baca ini, saudara-saudara, dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa. 我们所念的这个经文，它的背后是一个故事，是一个事情的发生。 Di dalam Injil Yohanes pasal 9 dicatat peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak dia lahir. 在约翰福音第9章的时候，耶稣谈到了他医治了一个瞎眼的人。 Peristiwa penyembuhan itu, saudara-saudara, terjadi pada hari Sabat. 那就是在那些撒巴的这个日子里面，耶稣行了神迹，医治了。 Menarik sekali karena orang buta itu mengalami kebutaan sejak dia dilahirkan sampai dia dewasa tidak bisa melihat, tetapi karena mujizat Yesus dia kembali bisa melihat. 那这个瞎眼的，他是从出生这到他年长的时候还是看不到的，但是耶稣基督医治了他。 Banyak orang bersorak-sorak, bergembira dan takjub melihat apa yang Yesus lakukan kepada orang buta ini. 很多人喜悦，也是很惊奇的看到耶稣的作为。 Tetapi tidak demikian dengan orang-orang Farisi. 但是对法利赛人来说，不是这样的。 Pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini, saudara-saudara, justru sebaliknya mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang buta ini. 这些宗教人，他们对耶稣的所作所为，他们起了反对。 Setidaknya ada dua alasan orang-orang Farisi mempersoalkan perbuatan Yesus. 他们反对耶稣的作为有2个原因。 Yang pertama, saudara-saudara, adalah karena mujizat itu dilakukan pada hari Sabat. 它就是神迹是在安息日的时候所行的。 Kita tahu, saudara-saudara, salah satu bunyi hukum Taurat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 那么他们的理念就是说呢，在安息日他们是要过一个圣洁的日子。 6 hari lamanya engkau bekerja, sedangkan hari ke-7 yang adalah hari Sabat, engkau harus berhenti dari pekerjaanmu. 你做工了6天，那么在最后的一天安息日就要停下来休息。 Orang-orang Farisi menganggap bahwa Yesus melanggar hukum Sabat. 他们认为呢，耶稣已经违反了这一些律例， Karena dia bekerja, dia menyembuhkan mata orang buta tepat pada hari Sabat. 因为耶稣工作了，他行着神迹，他医治了人的眼睛，在这个安息日里头。 Hal kedua, saudara-saudara, yang membuat orang-orang Farisi mempersoalkan apa yang Yesus perbuat 第2个原因呢， adalah karena apa yang Yesus lakukan itu ternyata menarik perhatian banyak orang. 就是耶稣的所作所为吸引了许许多多的人的注意。 Gara-gara peristiwa itu, saudara-saudara, banyak orang mulai bersimpati kepada Yesus. 因着这个作为呢，很多人对耶稣起了一个怜悯的心， Banyak orang mulai mengikuti Yesus. 很多人开始跟随耶稣了。 Tidak sedikit yang kemudian justru percaya kepada Tuhan Yesus. 也许有不少人已经接受了主耶稣基督， Karenanya orang-orang Farisi merasa tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan itu. 所以法利赛人对耶稣的一切作为呢，就表示反感了。 Saudara, inilah kenyataan yang dialami oleh umat Allah atau oleh bangsa Israel. 那就是以色列民族在那时候的状况。 Sebetulnya atas mereka, saudara-saudara, Tuhan mengangkat pemimpin-pemimpin untuk bisa menggembalakan mereka. 其实上帝已经呢拣选了一些的领导人，在他们的上面引导这一些人， Tetapi ternyata bukan penggembalaan yang mereka dapatkan. 但是他们得到的并不是了引导。 Umat Allah justru diberikan kuk atau diberikan beban yang begitu berat berupa tuntutan untuk melakukan hukum Taurat dengan legalistik. 那么这些以色列民众呢，他们得到的不是那个解放，而是照顾。他们得到的就是加在他们背上的一切历练。 Pemimpin-pemimpin agama menetapkan satu standar yang mereka tentukan berdasarkan kebenaran mereka sendiri. 那些宗教人物，他们所作所为的是按照他们个人的看法与想法。 Mereka tidak suka kalau ada orang percaya kepada Yesus. 他们不喜欢如果有人相信主耶稣， Mereka ingin supaya umat tetap mendengarkan suara mereka. 他们要的是子民呢，是听他们个人的
Itulah sebabnya saudara-saudara di dalam akhir Yohanes pasal 9, Tuhan Yesus mengutuki ketidakpercayaan orang Farisi. 所以在第9章的最后几节，耶稣基督反而咒诅了这些法利赛人的所作所为。 Tuhan Yesus berkata, tetaplah dosamu. 耶稣说：“你的罪，你一直的在那边定着了。” Saudara, sebagai respon dari peristiwa itu, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 10 bagian yang kita baca, Tuhan Yesus menyebut ada 2 subjek yang dia bandingkan, yang dia sandingkan untuk diperbandingkan. 所以在第4章里面，耶稣基督举例了2样事情是我们可以接着来看的。 Yang pertama-tama, saudara-saudara, Tuhan Yesus menyebut pencuri atau orang upahan, dan yang kedua Tuhan Yesus menyebut tentang dirinya sendiri. 那么第一个呢，就是那些盗贼呢；第二个就是耶稣基督本身。 2 subjek ini, saudara-saudara, sengaja diperbandingkan oleh Tuhan Yesus untuk membuat orang-orang melihat apa perbedaan kepemimpinan pemimpin-pemimpin agama dengan kepemimpinan Yesus atas umat Israel. 所以耶稣基督把这2个人物，就是盗贼与耶稣本身举例出来，让我们看到了到底这些领导者的方法呢，是不是像主耶稣基督一样的，还是像盗贼一样？ Ada 3 bagian di dalam Yohanes pasal 10 di mana Tuhan Yesus membuat perbandingan itu. 那么在第10章里面有3段是我们要看到的比较。 Yang pertama, saudara, di dalam ayat pertama Tuhan Yesus katakan pencuri tidak masuk melalui pintu. 第一个就是在第1节，耶稣说盗贼不是从门进去的， Tetapi gembala di ayat kedua dikatakan masuk melalui pintu. 但牧羊人是从门进入的。 Di bagian yang kedua, saudara-saudara, pada ayat ke-10 bagian A, Tuhan Yesus berkata pencuri datang untuk membinasakan. 那么在第10节上半段说呢，盗贼来，莫非是要偷窃杀害？ Tetapi di dalam ayat ke-10 bagian B, Tuhan Yesus berkata, tetapi aku atau gembala datang untuk memberi hidup. 但是在第10节下半段，主耶稣说呢，我来了是要叫羊得生命。 Di bagian yang ketiga, di ayat 12, ayat 13, Tuhan Yesus berkata, orang-orang upahan akan lari tunggang langgang meninggalkan domba-domba ketika bahaya datang. 那么在第3段就是12节，耶稣说呢，雇工呢，他们看到狼来了，就撇下羊群逃走了。 Tetapi pada ayat berikutnya Tuhan Yesus berkata, gembala justru berkorban memberikan nyawanya untuk domba-dombanya demi menyelamatkan mereka. 但耶稣说呢，我是好牧人，好牧人为羊使命。 Saudara-saudara, jelas sekali sebetulnya yang disebut pencuri atau yang disebut orang-orang upahan itu menunjuk kepada orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. 所以在这里很清楚的就看到了那些所说的雇工和盗贼，就是反射那些法利赛人。 Pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini, saudara-saudara, gagal untuk menggembalakan umat Allah. 那些法利赛人宗教领袖，他们在这领导羊群们就已经失败了。 Mereka menempati satu posisi yang sebetulnya berfungsi untuk menggembalakan umat. 其实呢，他们是在一个地位，是要引导这些群众的信徒的。 Tetapi mereka tidak berlaku sebagai gembala seperti yang dikehendaki oleh Allah. 但是他们的所作所为并没有大到神愿意他们成为一个好牧子的。 Mereka bukanlah gembala yang setia. 他们不是忠心的好牧子。 Mereka disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang asing yang suaranya tidak dikenal dan tidak didengar oleh kawanan domba. 主称呼他们成为外人，是神的羊，听不见、听不明白他们声音的这群人。 Karenanya kita membaca di seluruh kitab Injil, sekalipun Tuhan Yesus ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama, tetapi umat atau rakyat justru lebih mendengarkan perkataan Yesus ketimbang mendengarkan perkataan pemimpin-pemimpin mereka. 所以在整本圣经里面，我们看到主耶稣受到许许多多的逼迫，但是呢，群众仍旧愿意听主耶稣基督的声音。 Saudara, Tuhan Yesus melekatkan pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu dengan 3 kata kerja yang terdapat di dalam ayat ke-10 bagian A. 那么耶稣用了一些语言来
描述这一些法利赛人。 Saya akan bacakan ayat 10 bagiannya dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. 那么第10节说呢，盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。 Mencuri, membunuh dan membinasakan. 偷窃、杀害、毁坏。 Saudara-saudara, apa yang disebut oleh Tuhan Yesus ini sebetulnya hendak menjelaskan tindakan pemimpin-pemimpin Israel yang bukannya membimbing umat supaya mereka semakin dekat dengan kehidupan yang hanya terdapat di dalam Yesus. 耶稣告诉我们说呢，这些以色列的领导者，他们并没有带领他们的群众呢，过一个更亲近神的生活。 Malah sebaliknya saudara-saudara mereka menjauhkan umat dari Yesus sumber hidup itu. 反而他们使群众呢脱离了主耶稣基督，是一个丰盛生命的主。 Umat Allah dibiarkan tersesat dan terhilang di dalam keberdosaan mereka. 他们让神的子女们这些信主的人呢，在这样的毁灭、消失在罪恶里面。 Bukannya dibawa datang kepada Yesus sumber hidup, 他们没有把这一些人带到主耶稣基督丰盛的生命之主里面。 bukannya dipimpin untuk datang percaya kepada Yesus, 他们没有把这些人带到来信靠主耶稣。 tetapi justru pemimpin-pemimpin agama ini justru menghasut supaya orang tidak percaya kepada Yesus. 这些宗教领袖，他们在毁谤呢，使更多的人呢不信靠主耶稣了。 Satu perbuatan yang sangat jahat. 这是非常可恶的行为， Karena sudah menjauhkan domba-domba ini dari juru selamat yang sejati. 因为他们使这一群羊呢离开了一个真正的牧者。 Karenanya Tuhan Yesus menyebut pemimpin-pemimpin agama itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. 所以主耶稣基督是说，这些宗教领袖就是来偷窃、杀害与毁坏。 Saudara, kontras dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi atau pemimpin agama. 那么这些宗教领袖行了什么呢？ Di dalam Yohanes pasal 10, saudara-saudara justru mencatat tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, gembala yang baik itu. 那么第10节就写下来了，耶稣好牧人他行了什么呢？ Ayat ke-10 bagian B yang tadi dibacakan berbunyi begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 就是在第10节下半段说呢，我来了，就是耶稣基督来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。 Saudara-saudara, apa arti dari pernyataan ini? 到底这表示了什么意思呢？ Yang pertama-tama saudara-saudara, ayat itu mau mengatakan bahwa Yesus datang memberi kehidupan untuk domba-dombanya. 第一就是说，耶稣来到呢，就要给这些羊呢生命。 Yesus berkata, aku datang supaya mereka, domba-dombaku ini, memiliki hidup. 就是耶稣说：“我来了，就要使我这些羊群们得到了生命。” Saudara, ada dua kata yang di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru diterjemahkan dengan hidup. 那么在这个新约里面，就是说，生命就是活着。 Yang pertama adalah kata bios, yang istilah ini atau dari istilah itu, saudara-saudara kita mengenal istilah bioskop atau biologi. 它就是从原文里面 bios 那边发展出来的句子。 Saudara, kata bios itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia hidup. 那么 bios 就表示生活着。 Tapi sebetulnya secara literal, kata bios itu menunjuk kepada hidup secara jasmaniah. 那么 bios 就表示说呢，我们是这个身体在活着， Earthly life 就是过属世的生活 atau physical life, hidup secara fisik. 就是我们的身体这样存在活着。 Dan ada kata yang kedua di dalam bahasa Yunani yang juga diterjemahkan dengan hidup, yaitu istilahnya berbunyi zoe. 那么第二个就是希伯来这个希腊文里面说的 zoe， Zoe juga berarti hidup. zoe 也是活着。 Tetapi saudara-saudara, zoe itu menunjuk kepada hidup secara total.
但是说 A 是全面性的活着， yang bukan saja mencakup atau berbicara tentang hidup secara jasmani, 它不只是描述我们的身体活着， tetapi sebaliknya Zoe punya penekanan khusus yaitu berbicara tentang hidup secara rohani atau spiritual life. 但是更高级了，就是说 A 告诉我们说呢，我们的属灵生命也是活着的。 Saudara-saudara, salah satu tema yang terdapat di dalam Injil Yohanes adalah tentang Zoe atau tentang hidup. 约翰福音告诉我们的其实是说 A 的生命。 Dan di dalam Injil Yohanes tersebar di banyak ayat, saudara-saudara, berbicara Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup misalnya. 在这个约翰福音经文里面，我们听到了他描述耶稣是一个活的面包。 Pasal 6 ayat 48. 就是第6章第48节。 Waktu Yesus berkata, "Akulah roti hidup," tentu bukan menunjuk kepada roti untuk kita makan. 耶稣说他是活的面包，并不是说我们在真正的去吃那个面包。 Tapi itu berbicara, itu adalah satu metafora tentang roti yang ketika orang makan, dia akan mendapatkan atau mengalami hidup atau spiritual life. 这是一个描述而已，就是说我们吃了耶稣基督当这个好像这个面包的时候，我们就得到了我们这个身体，我们就活着起来了。 Kepada seorang perempuan Samaria, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, "Kalau engkau minum air hidup ini, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya." 耶稣告诉撒玛利亚妇人说：“如果你喝这个活水，你就永远不再渴了。” Di dalam pasal 14 ayat 6 misalnya Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." 第14章6节里面，耶稣就是说呢，我就是道路、真理与生命。 Pasal 11 ayat 25 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." 第11章25节里面，耶稣说呢，我就是复活，就是生命。 Pasal 3 ayat 16 ayat yang sangat terkenal. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 那么3章16节是说，信靠主的人呢，他是要永远的活着的。 Saudara, dari seluruh penggunaan kata Zoe di dalam Injil Yohanes, sebetulnya Yesus tidak sedang berbicara tentang physical life. 耶稣告诉我们说呢，就是像说 A 里面说的，并不是描述我们这个身体活着。 Yang Yesus sedang bicarakan adalah hidup yang total atau hidup yang utuh. 耶稣所说的就是一个全面性的活着， Hidup yang lengkap, hidup yang sempurna di dalam Dia. 所以在耶稣基督里面一个完美的活着， Yang bukan saja bicara tentang makan, minum, harta, benda, uang, dan kekayaan. 并不是描述这一些只是吃喝玩乐、钱财的问题而已。 Tetapi lebih lagi Tuhan Yesus berbicara tentang hidup secara rohani, yaitu hidup yang dipulihkan dan diperdamaikan dengan Allah. 耶稣所说的这一个是属灵生命的活着，就是我们的生活已经被神所恢复了，与主有一个沟通了， Atau yang kita kenal dengan istilah keselamatan. 就是我们所明白的救赎。 Dan Tuhan Yesus berkata di ayat 10 bagian B dikatakan, "Aku datang supaya domba-dombaku ini mempunyai hidup, mempunyai keselamatan." 所以第4节下半段说呢，我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。 Dan itu dilakukan Yesus dengan cara memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. 那就是耶稣本身把自己献出来了，献给了这些羊群。 Sangat kontras dengan orang-orang Farisi. 这跟这个法利赛人所作所为呢是很明显的看到的分别。 Karena mereka sendiri tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. 因为这些法利赛人完全不相信主耶稣基督就是弥赛亚， Mereka melarang umat untuk datang kepada Yesus. 他们禁止了群众呢来靠近耶稣， Bahkan mereka mengancam kalau ada orang percaya kepada Yesus akan ditangkap. 而且他们诙谐了群众，谁跟随耶稣的就要被捉拿。 Karenanya Tuhan Yesus mengatakan, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. 所以耶稣就说呢，这些盗贼来，无非是要偷窃、杀害、毁灭。 Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. 但是我来了是要使他们得生命。 Saudara bayangkan ketika ada seorang gembala sedang menggembalakan ternak domba di padang rumput.
你想象了，如果有一个牧子正在草原上，正在牧养这一些羊群， Tiba-tiba datanglah binatang buas, serigala atau singa hendak menerkam domba-domba itu. 突然间有一只羊或是狮子就跑出来了，要吃了这些羊群。 Tuhan Yesus berkata, kalau orang-orang upahan atau bukan pemilik domba-domba itu, ketika bahaya datang, mereka lari kabur. 耶稣说呢，这些雇工如果他们看到这些羊这些狼来了，他不是保护羊，反而逃跑了。 Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. 所以耶稣就说呢，我就是好牧人。 Yang ketika bahaya datang, justru gembala yang baik menyerahkan nyawanya supaya domba-dombanya selamat. 就是当这些狼群来的时候，耶稣好牧人把自己献上了，来救这一些羊群。 Saudara, itulah Tuhan kita Yesus Kristus, gembala yang baik. 这就是我们的主耶稣基督，我们的好牧人。 Yang bukan saja rela mati, tetapi telah mati untuk saudara dan saya. 他情愿为我们而死，而且已经死了。 Yang kalau Yesus tidak melakukannya, saudara dan saya sebagai domba-domba sesat, pasti mati masuk ke dalam jurang kebinasaan dosa kita. 如果耶稣基督没有为我们而死，那么我们这些失散的羊群反而会下地狱了。 Sesungguhnya kita adalah domba-domba yang sedang berhadapan dengan bahaya yang besar. Bukan ancaman serigala atau binatang buas, tetapi terkaman kuasa dosa yang kita lakukan di dalam hidup kita. 我们所面对的危险是何等的大，并不只是些狼群，乃是我们面对的是罪恶的捆绑。 Tetapi puji Tuhan, Yesus gembala yang baik, Dia datang memberikan hidup kepada saudara dan juga kepada saya. 但是我们要赞美主，他来了，他救赎我们，把我们释放了。 Dan itu dilakukannya dengan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan dengan demikian domba-dombanya aman, selamat di dalam kasih karunia. 他为了救赎我们，使我们得到一个安全的生活，他把自己献上在十字架上了。 Setiap kali kita mendengar berita Injil seperti ini, hati kita tergetar, bukan? 每一次我们听到这样的救赎恩典的时候，是不是我们的心一直在心惊胆战呢？ Bahwa Yesus bukan seperti orang-orang upahan yang lari ketika bahaya sedang datang mengancam kita. 耶稣并不像那些雇工，当危险来的时候逃跑的。 Dia tekun memikul salibnya, dia tahan di dalam penderitaannya. 他一直坚持的在背着十字架，痛苦的一直往前走。 Dia rela menerima pukulan demi pukulan. 他情愿接受一切的鞭打， Padahal dia bisa lepas dari semua itu. 其实他可以脱离这一切的痛苦的， Supaya Anda dan saya beroleh hidup. 那么目的就是使你和我能够得着了一个新的生活生命。 Bersyukur kepada gembala yang sudah memberikan kepada kita hidup yang kekal itu. 我们要向给我们一个新生命的主耶稣基督，我们献上感谢的心。 Pada bagian yang kedua, penggalan kalimat selanjutnya di dalam ayat ke-10 bagian B dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 那么在第4节下半段说呢，我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。 Menarik sekali karena Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk memberikan kepada kita hidup, tetapi Tuhan Yesus ingin supaya hidup yang diberikan kepada kita itu dialami oleh kita dalam segala kelimpahan. 耶稣不只是给我们一个新的生命，但是他要我们能够看到这个生命里面的丰盛，使我们能够得着这个丰盛。 Saudara, sayang sekali ayat ini seringkali ditafsirkan keluar dari konteks keseluruhannya. 但是常常被人家误解了。 Penekanan dari apa yang Yesus sedang bicarakan di dalam ayat ke-10 sekali lagi berbicara tentang zoe, bukan tentang bios. 那么耶稣所说的这一些丰盛的生命，乃是 zoe， 不是 bios。 Tuhan sedang berbicara tentang spiritual life, bukan tentang physical life. 主耶稣所描述的就是我们属灵的生活，并不是属世使肉体的生活。 Yang Yesus sedang bicarakan adalah hidup yang dia bawa dan dia berikan dengan cara mengorbankan nyawanya di atas kayu salib.
耶稣所说的是什么样的生活呢？乃是他为我们舍己上十字架的一个生活的。 Tetapi sayangnya saudara-saudara, banyak orang Kristen membaca ayat ini lalu kemudian menyimpulkan bahwa ayat ini berbicara tentang kelimpahan secara jasmani. 但是好多的基督徒，他们读到这一个经文的时候，他们误解了，他们认为这是一个属世的肉体的这一个丰盛。 Sehingga pemahaman yang muncul dalam penafsiran ayat ke-10 ini adalah begini. Kalau kita mengikut Yesus atau kalau kita percaya Yesus, maka kita akan kaya raya. 他们认为，如果我们跟随主耶稣基督，那么我们就要成为富有了。 Coba baca ayatnya. 我们念这个经文吧。 Mereka mengatakan Yesus datang untuk memberi kepada kita hidup dan memberikannya di dalam segala kelimpahan. 我们说不是吗？经文这么说，我们得着生命，并且得的更丰盛。 Kata kelimpahan dihubungkan dengan menjadi kaya raya. 他们把丰盛呢解为富有， Berkelimpahan harta benda. 就是财富上的丰盛。 Kata kelimpahan diartikan dengan tidak akan mengalami kesusahan. 他们认为丰盛就是说呢，永远不会再痛苦了， Jauh dari sakit penyakit 他们会脱离这些疾病， dan tidak akan mengalami penderitaan. 不会再受到痛苦了。 Sehingga saudara-saudara, orang yang menafsirkan dengan cara seperti itu kemudian muncul juga satu pemahaman yang lain. 所以他们把这一些神所说的丰盛呢，完全的误解了。 Pemahamannya adalah kalau ada orang Kristen hidupnya susah, 如果说一个基督徒过了一个痛苦的生活， kalau ada orang Kristen kemudian kena sakit penyakit, 如果有基督徒生病了， kalau ada orang Kristen menderita, 如果有基督徒 itu 受到困难， artinya dia tidak bersungguh-sungguh mengikut Yesus. 那就表示这一个人没有认真的追求寻找主耶稣了。 Saudara-saudara, Alkitab di dalam bagian ini tidak berbicara tentang abundant life dalam konteks material. 那么其实经文在这个经文里面告诉我们所说的，并不是丰盛的生命是属于这个世上的属肉体的丰盛， Bukan dalam konteks bendawi. 并不是那个物质上的丰盛。 Sebaliknya yang Yesus sedang tekankan adalah bagaimana domba-dombanya dapat menikmati hidup di dalam keselamatan beserta dengan segala berkat yang menyertainya. 耶稣所描述的丰盛，就是神的羊能够得着了一个救赎的丰盛，而且接受这个丰盛的生命在这里 Saya 面。 ulangi sekali lagi, supaya domba-dombanya mendapat keselamatan dan menikmati hidup di dalam keselamatan beserta dengan berkat-berkat yang menyertai. 耶稣基督所说的，就是我们要得着救赎，而且在救赎恩典里面，一切的丰盛是我们可以享受到的。 Tentu kalau disebut berkat-berkat yang menyertai, termasuk berkat untuk kehidupan kita di dunia ini memang. 当然，那些完全的这个祝福呢，是包括了在世上我们活着的这一些福分。 Tetapi bukan hanya berkat untuk di sini dan di dunia ini. 但不只是在属世的这个福分而已， Tapi berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang jauh lebih banyak dan jauh lebih besar yang disediakan Allah untuk kita anak-anaknya. 神为我们这些神的儿女所预备的是更多的丰盛，是超过我们世上的福分。 Untuk saudara dan saya sebagai ahli waris kerajaan sorga. 因为你和我就是这个承受天堂或者是国度的儿女。 Saya yakin Bapak Ibu mengikuti berita akhir-akhir ini 我相信最近你们听到了一些消息 tentang peristiwa kematian dan pemakaman Queen Elizabeth II. 就是英国女皇艾丽莎白第二世。 Saudara-saudara, Queen Elizabeth itu meninggal di usia yang sangat lanjut, umurnya panjang. 那么女王呢，她是活到了最老了。 Dan dia memerintah sebagai Ratu Inggris selama 70 tahun. 那么她做了女皇呢，
已经70年了。 Saya menonton prosesi pemakaman, saudara-saudara, di atas peti matinya itu ditaruhlah mahkota yang penuh bertahtakan dengan berlian-berlian yang berkilau-kilau. 我看到他的葬礼，而且那个冠冕呢是镶着好多的大颗的钻石的。 Dan menurut pemberitaan saudara-saudara, begitu banyak harta kekayaan di dalam kerajaan Inggris itu. 而且在这些英国的王室里面有好多的财富， Bahkan segala perhiasan-perhiasan, mahkota, gedung istana yang megah, kastil-kastil yang begitu menawan, semuanya adalah milik dari kerajaan. 那些黄金财宝首饰，还有这一些皇室的皇宫等等呢，乃是属于这一些英国皇室的。 Sekarang setelah Queen Elizabeth II meninggal, semua warisan kerajaan itu diberikan kepada suksesornya, yaitu Raja Inggris. 那么这一些财富呢，就要交给他的继承人呢，就是接下来的王。 Semua yang begitu besar dan banyak itu diberikan kepada pewaris tahta. 那么这么多的一切财富呢，就要交给还是送给了这些继承人。 Saudara dan saya juga adalah ahli waris. 但是你和我也是继承人， Kita adalah ahli waris dari kerajaan sorga. 我们是天国的继承人。 Yang kekayaannya atau yang berkat-berkat yang ada di dalamnya jauh melampaui kebesaran dari kerajaan Inggris. 在神的国度里面的一切的丰盛、一切的财富是何等的多、何等的大，超过英国王室。 Tuhan Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai keselamatan, mempunyai hidup, dan setelah mereka diselamatkan, agar mereka mengalami berkat-berkat hidup di dalam keselamatan itu. 耶稣基督说呢，我来的是使我们得着了救赎，然后在救赎的恩典里面，已经有了非常丰盛的一切恩典。 Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami kebenaran ini dengan kita bersama-sama nyanyi. Nyanyi lagu yang ditulis oleh Thomas Chisholm. Lagu ini lagu terkenal, tapi saya minta pada waktu Bapak Ibu nyanyi sambil berpikir dan memikirkan atau merenungkan kata-katanya. 为了更加明白这个救赎恩典，让我们唱一个诗歌，让我们一边唱的一边在聆听，在思念。 Nyanyi bait pertama, kedua, dan ketiga, baru kita nyanyikan bagian refrennya. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Baik, kedua. Summer and winter and spring times and harvest, sun, moon, and stars in the courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Pardon for sin and a peace that endureth, thy own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings of mine with 10,000s beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness.
Ketika saudara dan saya diselamatkan, 当你和我被救赎的时候， bukan hanya keselamatan itu yang diberikan, 并不是这个救赎给予了我们而已， tapi Tuhan Yesus juga memberikan kita bisa menikmati hidup di dalam keselamatan yang penuh dengan anugerah dan berkat. 但是耶稣给了我们更多，就是让我们进入神的丰盛恩典里面，去享受他所供给的一切。 Dari lagu itu, saudara-saudara, di dalam hidup di dalam yang sudah diselamatkan, Thomas Chrysostom mengatakan kita mengalami kesetiaan Allah dari hari ke hari. 在这一首歌里面 ，Thomas Chrysostom 告诉我们说，神的丰盛恩典是我们每一天都可以享受到的。 Allah yang tidak pernah berubah, yang padanya tidak ada bayangan karena dia bergerak, karena berubah. 这个神呢是没有改变的，是永恒的。 Kita mengalami belas kasihan, kita mengalami mercy of God. 我们得到了神的一切丰盛的恩典了。 Banyak orang ingin cari mercy, 很多人要的是汽车 Messi， tapi Thomas Chrysostom mengatakan kita mengalami mercy every day. 但是 Thomas 告诉我们说，我们每一天都得着了神的恩典， Bahkan kita mengalami tangan Allah yang menyediakan apa yang kita butuhkan. 而且我们呢得着了神的手为我们供应我们所需要的一切。 Di dalam setiap musim, musim panas, musim penghujan, musim tuayan, dengan segala berkat-berkatnya, kita alami itu karena kebaikan Tuhan. 在神的这个美好的恩典里面呢，无论是什么季节，春夏秋冬，我们都能够得着了神的供应。 Bahkan di dalam bait ketiga dia katakan kita mengalami pardon for sin, pengampunan dosa, 而且我们的罪得着了赦免， damai yang tidak pernah berkesudahan, 是永久的， kehadiran Tuhan yang memimpin dan menghiburkan kita, 而且神的同在呢，是一直的引导我们，一直的安慰着我们。 strength for today, kekuatan untuk hari ini, 所以今天就给了我们这个力量， bright hope for tomorrow. 使我们的明天呢有着更美好的希望。 Yang menarik adalah di dalam kalimat terakhir Thomas mengatakan masih banyak lagi 10,000s beside. 而且在最后的结尾，他就告诉我们说呢，还有更多的超过千万万。 Jadi apa sebetulnya arti dari perkataan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 到底是什么意思呢？耶稣说：“我来了，羊的生命，而且得着更丰盛呢。” Kalau saudara hanya memahami segala kelimpahan hanya dalam ukuran materi, rugi betul kita ini. 如果你看这个丰盛是用这个物质方面，那么你就亏损了。 Kalau orang memahami ayat 10b ini kelimpahan hanya dalam arti kesuksesan di dalam pekerjaan, rugi sekali. 如果我们看到了这个第10节下半段的丰盛呢，只是在工作上成功，那么太小了。 Karena abundant life atau hidup yang berkelimpahan yang sedang disebut Tuhan Yesus adalah hidup di dalam Kristus. 其实耶稣基督所说的丰盛的生命，乃是在耶稣基督里头的丰盛， Di mana kita menerima hidup kekal oleh Dia 这就是我们得到了那个永恒的生命。 dan juga mengalami berkat-berkat di dalam hidup yang sudah diselamatkan itu. 而且我们在救赎里边，真已经为我们预备一切的丰盛， Ada berkat rohani, tetapi juga ada berkat 有 jasmani. 属灵的福分，也还有属肉体或者属世的福分。 Ada berkat untuk di bumi, tetapi juga berkat yang nanti akan kita nikmati di sorga. 在世上有福分，在天上也有属于我们的福 Ada 分。 berkat kini, hari ini, ada berkat nanti yang akan kita nikmati di dalam kekekalan. 有今天的福分，但是乃是有以后永久的福分。 Setiap kita punya abundant life 我们每一个人都有丰盛的生命， di dalam Kristus. 在耶稣基督里头。 Tidakkah kita mensyukurinya, saudara-saudara? 难道我们不应该感谢吗？ Mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami luar biasa. 主，我们要感谢你，因为你已经大大的赐福给我们。
Kalau kami mengingat keselamatan yang Engkau kerjakan, kami sudah kagum sekali akan karya dan perbuatan-Mu. 我们记着你给我们的这些拯救、救赎，使我们得着了你的一切。 Tetapi tidak hanya berhenti pada hidup kekal yang Tuhan karuniakan. 但是我们不停止在这个永久的生命， Masih ada jutaan berkat yang kami miliki di dalam Tuhan. 还有千百万的一切神要给我们的，在主你里头， Yang tidak hanya berbicara tentang berkat-berkat tentang makan, minum, harta benda, 并不是这个属世财富的福分， tetapi juga di dalamnya termasuk berkat-berkat rohani, 但是里面包括了一切属灵的福分， kebaikan Tuhan, 主你的美好， kehadiran Tuhan yang menguatkan kami setiap saat. 还有你的同在，坚固了我们每一个时刻。 Bahkan Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan. 而且我们所需要的一切，你为我们预备了。 Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. 我们要感谢你为我们见今的境况， Kami boleh merasa sangat beruntung sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. 我们觉得呢，我们够信义的，可以信靠你，相信你， Sebab hidup kami diberkati. 因为我们的生活得着了神你的祝福。 Terima kasih Tuhan, hati kami memuji Engkau. 谢谢你，主耶稣，我们的心向你颂赞。 Di dalam Kristus kami bersyukur. 我们在耶稣基督里面感恩， Amin. 阿门。